Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Kelantan FC, yang mana JDT menang 5-1 hasil jaringan dari Diogo, Endrick, Fernando Forestieri, Yuan Muniz dan juga Arif Aiman. Manakala gol pasukan Kelantan dijaringkan melalui sepakan penalti daripada Rulon. Untuk perlawanan ni boleh saya katakan saya suka untuk tengok game ni disebabkan ada banyak permata-permata ataupun ada banyak hidden talent dan juga ada future national team yang kemungkinan besar dalam 2-3 tahun akan datang akan menjadi pemain-pemain yang terkenal di dalam Malaysia ataupun bersama dengan skuad kebangsaan ataupun melanjutkan karier ke luar negara. Antaranya dari JDT kita ada Feros Baharudin, kita ada Howan, Arif Aiman, of course lah, kita ada Adam Farhan yang diturunkan untuk menggantikan tempat Kobe Ong. Manakala dari Kelantan kita ada Ikhwan Azad, kita ada Fazrul Amir dan kita juga ada Muhaimin Izzuddin yang menunjukkan performa yang baik di bahagian tengah yang berjaya untuk menggerakkan bahagian serangan Kelantan untuk lebih efektif apabila kemasukan beliau di second half, dan beliau jugalah yang membuat hantaran kepada Ismail Akinade yang menyebabkan Kelantan berjaya untuk mendapatkan sepakan penalti. So memang boleh dikatakan kedua-dua tim ni ada banyak permata yang sekiranya digilap maka mereka akan jadi pemain-pemain yang hebat satu hari nanti, insya-Allah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan JDT adalah tentang bahagian pertahanan mereka yang diketuai oleh Jody Ahmad, Feros Baharudin dan juga Matthew Davis. Apa yang saya suka tentang trio ni ataupun back 3 pasukan JDT ni adalah dalam fasa menyerang, yang mana kalau kita lihat dalam fasa menyerang untuk gameplay JDT pada perlawanan ni, nampaknya gameplay JDT akan bermain dengan back 3 yang bertindak lebih wide ataupun lebih luas lah untuk cover bahagian kanan, tengah dan juga bahagian kiri, dan perkara tu adalah perkara yang positif. Dan kita boleh lihat penlibatan daripada Matthew Davis yang bertindak sebagai right centre back ataupun boleh dikatakan inverted right back pada perlawanan ni telah memberikan bantuan yang sangat banyak kepada bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan JDT in term of build-up play, yang mana kita boleh tengok Matt Davis kebanyakannya bila dia naik ke atas dia tak akan buat overlap ataupun dia tak akan banyak naik sangat untuk bertindak di kawasan wide area. Tetapi sebaliknya untuk game ni apa yang kita boleh lihat penlibatan dari Matt Davis adalah beliau lebih bertindak sebagai inverted, iaitu beliau masuk ke kawasan half space ataupun ke kawasan tengah untuk memberi bantuan kepada bahagian tengah dan juga menjadi orang yang mana pemain-pemain JDT boleh passing ke belakang balik ataupun open game kepada Matt Davis untuk dia create game daripada bahagian half space. Dan dalam pada masa yang sama, kenapa Matt Davis ni tak naik terlalu tinggi untuk memberi support kepada Arif Aiman dengan buat overlapping dan sebagainya di wide area adalah kerana Matt Davis ingin memastikan yang bahagian tengah pasukan JDT ni ada cover up yang bagus sekiranya pasukan Kelantan bermain dengan counter attack. Sebab kita tahu pasukan Kelantan di bahagian kiri mereka ada Fazrul Amir. So sebab itulah kita boleh tengok Matt Davis dia lebih kepada inverted masuk ke half space ataupun bahagian tengah. Beliau apabila berada dalam posisi kena counter ataupun diserang balik oleh pasukan Kelantan, maka Matt Davis akan ambil masa yang lebih sedikit untuk recover dia punya position untuk catch up dengan Fazrul Amir. Tu kita boleh tengok ada beberapa certain situation yang mana bila Kelantan nak counter ataupun dengan menggunakan Fazrul Amir hantaran-hantaran ke hadapan, maka di situ Matthew Davis akan berada dalam situasi 1-on-1 dan Matthew Davis akan lebih laju untuk catch up dan recovery balik dia punya position dan berjaya untuk memintas hantaran yang dilakukan ke atas Fazrul Amir. Sebab itulah kita boleh tengok Matt Davis untuk game ni dalam fasa attacking dia lebih kepada inverted ataupun ke half space berbanding untuk naik overlap di bahagian wide area, sebab dia nak cover bahagian position dia dari terexpose ataupun terdedah kepada pihak lawan untuk exploit kawasan tersebut dengan hantaran-hantaran jauh kepada Fazrul Amir. So that is a good thing lah tentang peranan daripada Matthew Davis. Manakala Jody Ahmad memang kita tahu lah dia lebih kepada central, lebih kepada bahagian tengah dan juga bahagian centre back. So
Jody Amat punya peranan dia lebih kepada dalam fasa build up untuk dia menggerakkan ataupun untuk melakukan switch play ataupun open game kepada Matt Davis ataupun kepada Feroz ataupun kepada Koh Beng Ong ataupun kepada Ho Wan. Tetapi dalam in term of defending, Jody Amat lebih kepada man to man marking, iaitu penjagaan yang dilakukan kepada Ismail Akinade, menyebabkan Ismail tak banyak ruang yang boleh untuk exploit kawasan attacking third ataupun kawasan final third pasukan JDT lah. So benda tu kita boleh nampak lah yang mana JDT apabila Jody Amat berjaya mengawal Ismail Akinade, defensive third pasukan JDT agak terkawal dan tidak terekspos untuk pasukan Kelantan exploit dengan penggunaan Ismail Akinade. So walaupun Ismail Akinade ada fizikal yang besar, tetapi Jody Amat pun ada fizikal yang bagus. So dia memang sesuai dah dalam man to man marking yang dilakukan oleh pasukan JDT untuk memastikan yang Ismail ni tak ada ruang dan tak ada space yang banyak untuk dia beat pertahanan pasukan JDT yang bermain dengan high line. So benda tu positif side lah. Manakala untuk Feroz Baharudin, game ni saya boleh katakan pembacaan game dia bagus, tetapi apa yang paling menarik tentang Feroz game ni adalah daripada segi dia punya ball control, daripada segi dia punya distribution ketika attacking, yang mana kalau kita lihat dalam fasa menyerang, Feroz Baharudin rupanya dia adalah seorang player yang boleh gelecek naik ke atas, yang mana dia cover wide area, dia boleh crossing kan. Adalah beberapa perkara yang dia buat dalam perlawanan ni menunjukkan yang dia adalah seorang player yang bukan hanya bagus dalam bertahan, tetapi dia juga ada ciri-ciri untuk membantu bahagian serangan dengan dribbling yang bagus, ball control yang bagus kan. So benda tu positif lah kan. Kita boleh nampak side ataupun sisi lain dari Feroz ni, selain bertahan dia juga bagus dalam fasa menyerang. Dan kalau kita lihat dalam situasi set pieces, memang Feroz Baharudin akan menempatkan diri dia dalam D-box pasukan lawan lah, dalam kotak penalti pasukan lawan, dan dia ada juga beberapa chance ataupun peluang untuk skor, tetapi sayang heading dia agak kurang lah. So mungkin dia boleh untuk perbaiki benda tersebut untuk lebih perfect timing, lebih perfect heading untuk dia score from the set pieces yang JDT dapat lah. So benda tu positif tentang back 3 pasukan JDT. Itu perkara pertama lah yang boleh saya katakan. Perkara yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang JDT adalah di bahagian tengah, iaitu JDT bermain dengan single pivot, yang mana Ho Wan bertindak dengan lebih kepada holding midfielder. Peranan Ho Wan kepada gameplay JDT sebenarnya adalah sangat-sangat bagus, yang mana kalau kita tengok kepada gameplay Ho Wan, dia lebih kepada untuk retain position di bahagian tengah, iaitu dia nak hold up gameplay pasukan JDT dan dia nak stabilkan bahagian tengah pasukan JDT. Dan apa yang bagus tentang Ho Wan ni, dia adalah dari segi positioning, yang mana ketika dalam fasa build up ataupun di kawasan half space pasukan JDT, Ho Wan akan stay in the central ataupun di bahagian tengah berhampiran dengan half space di antara Endrick dan juga Yuan Muniz untuk memastikan yang JDT sentiasa ada option untuk open game kepada Ho Wan. Dan Ho Wan ni lebih kepada untuk mencipta banyak lagi option passing kepada JDT. So Ho Wan dia lebih kepada untuk whole game dan juga lebih kepada untuk memastikan kestabilan di bahagian tengah. Dan dalam fasa bertahan pun dia bagus, dia baca game bagus, tackling yang bagus, dia cover up bahagian tengah dan memberi coverage kepada centre back pasukan JDT pun dah bagus. So Ho Wan ni boleh dikatakan gameplay dia memang sangat simple, dia boleh hold position, dia boleh memberi option kepada passing, dan dalam pada masa yang sama dia cepat buat decision making. Tu sebab bila kita tengok Ho Wan ni, dia hanya hold ball ataupun pegang bola tak sampai lebih daripada 5 ke 6 saat. Bila dia dapat bola first ataupun second touch, dia dah release bola tersebut untuk memastikan yang bola ataupun pergerakan JDT tu agak fluid ataupun smooth lah. So free flowing football yang ditunjukkan oleh JDT memang sangat baik dengan adanya Ho Wan di bahagian tengah yang cepat untuk release the ball dan cepat untuk membuat keputusan bagi menggerakkan bola ke bahagian hadapan ataupun melakukan switch play. Itu adalah benda yang bagus. Dan di bahagian tengah, apabila berbicara tentang Ho Wan, kita ada sistem iaitu di bahagian tengah gandingan Endrick dan juga Yuan Muniz, yang mana bagi saya Endrick dan Yuan Muniz ni mereka bermain dalam double 10, iaitu mereka bertindak sebagai playmaker, tetapi kedua-dua player ni mempunyai peranan yang berbeza, yang mana kalau kita lihat kepada gameplay dari Yuan Muniz, dia lebih banyak cover up di bahagian half space dan juga lebih banyak drop deep untuk membantu Ho Wan dalam fasa build up, dan dia lebih banyak berlegar-legar di luar kotak penalti. Bermaksud Yuan Muniz ni
ni lebih kepada playmaker yang boleh start the game dengan menjadi deep lying playmaker. So dia akan start jadi playmaker daripada bawah dengan hantaran-hantaran jauh, dengan quick switch play daripada satu side ke satu side, dan dia ada ability untuk score dari luar kotak penalti. Dan hasilnya kita boleh lihat Yohan Muniz berjaya menjaringkan satu gol dari luar kotak penalti, dan ada beberapa peluang lagi yang dicuba dari luar kotak penalti yang hampir gol. So boleh dikatakan Yohan Muniz ni antara special player yang boleh involve dengan build-up play kepada JDT, tetapi dia lebih kepada di luar kotak penalti dan lebih kepada deep lying playmaker. So benda tu memberikan positively kepada bahagian attacking pasukan JDT untuk create the variation of attack lah. Banyak creativity dan juga banyak corak serangan yang boleh JDT lakukan. Manakala untuk Endrick Dos Santos, beliau adalah typical player yang mana dia boleh create goal dan dia boleh membentuk link up yang bagus dan juga combination play yang bagus. Yang mana kalau kita lihat Endrick Dos Santos punya peranan berbanding daripada Yohan Muniz adalah Endrick Dos Santos ni dia suka untuk meletakkan diri dia di dalam D-box, dan dia lebih kepada area half space, dan dia juga lebih kepada short gameplay, iaitu dia lebih kepada open space kepada pemain-pemain yang lain di bahagian hadapan. So dia banyak bertindak sebagai playmaker yang bermain dalam combination dan juga link up play. Tu sebab kalau kita tengok contribution daripada Endrick lebih kepada dalam game passing ataupun menjadi link up antara bahagian wide area kepada bahagian half space ataupun central lah. So benda tu positif lah kepada JDT yang ada dua types of playmaker yang mempunyai gameplay yang berbeza. So mereka boleh exploit kawasan lawan ikut suka dengan kaedah yang mereka suka lah. So tu sebab kita boleh kata yang variation of attacking pasukan JDT ni akan ada banyak. Even tak ada backsen pun dan mereka tak ada true striker seperti backsen ataupun number 9, and untuk game 2 game dah mereka still lagi boleh score lebih daripada 3 ataupun 4 gol dalam satu perlawanan kan. Jadi benda tu memang orang kata apa, disebabkan bahagian tengah mereka yang fluid dan mereka ada banyak corak untuk menyerang. Dan yang seterusnya, nombor 3, apabila lepas center midfield, kita cerita pasal wide area, iaitu kita cerita pasal Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong. Untuk Koh Beng Ong, gameplay dia pada perlawanan ni adalah dia lebih kepada touch the hardline, sama juga dengan Arif Aiman, kan? Tetapi individual skill yang ditunjukkan oleh Arif Aiman pada game ni memang meletup lah. Kalau kita nak komen banyak pun, kita dah tahu dia memang the best player. Bagaimana minit pertama dia berjaya mengucang-ngacirkan 5 pertahanan Kelantan, dribble masuk ke dalam D-box. So Arif Aiman memang another break. Dia untuk game ni pun dia bagus, dan di second half kita boleh tengok ada perubahan formation apabila Nazmi, lepas tu ada Farhan pun semua masuk, Ahyan Rashid semua masuk. Arif Aiman diletakkan di bahagian forward ataupun di bahagian tengah lah untuk bertindak sebagai penyerang. Tetapi apabila diletak di bahagian tengah ni, Arif Aiman tak berapa efektif seperti mana dia bermain di bahagian kanan ataupun bahagian wide area lah. Sebab bahagian wide area ni there is a favourite orang kata apa, pot dia lah, favourite tempat dia. Manakala Koh Beng Ong lebih kepada untuk membantu bahagian serangan dengan cover bahagian wide area, hold the touchline, dan lebih kepada distribute ball ke dalam kotak penalti lah. Dan dalam masa yang sama dia ada juga masuk inverted ke half space dan juga buat larian masuk ke dalam D-box, dan hampir untuk menjaringkan gol lagi untuk game ni. Tetapi sayanglah dia tak boleh nak skor banyak. Manakala untuk Diogo dan Forestry, apa yang boleh saya cakap, dua-dua player ni bukannya true striker, tetapi kedua-dua player ni bagus daripada segi serangan. Macam mana boleh kita kata apa yang bagus tentang bahagian attacking pasukan JDT ni adalah numbers of player. Apabila bola disupply ke dalam kotak penalti, mereka akan ada 3 ataupun 4 player yang menerima bola di dalam kotak penalti. So that's why apabila hantaran-hantaran dilakukan, mereka boleh score dengan mudahnya sebab mereka ada numbers of player yang banyak dalam kotak penalti. Kita boleh tengok kalau hantaran dihantar dalam kotak penalti, maka dia akan ada Forestry, Endrick, Diogo, Koh Beng Ong dan sebagainya. So akan ada ramai player JDT dalam kotak penalti. So bila ada banyak player, so banyak player lah yang boleh sambut hantaran-hantaran tersebut untuk gol ataupun boleh set up. Contohnya macam game ni, Diogo lebih digunakan kepada set up game, set up gol, dan orang lain yang akan finisher. So benda tu positif lah. Cumanya untuk game ni, apa yang boleh saya katakan kekurangan JDT. Kekurangan JDT untuk game ni, apa yang kita boleh nampak, satu, daripada segi decision making apabila mereka di dalam D-box, dan mereka punya peluang-peluang keemasan lah, yang mana kita boleh tengok banyak peluang-peluang yang mereka boleh score tapi mereka tak score. Mungkin mereka bermain dengan santai, tapi kalau as a professional team, sepatutnya peluang-peluang tersebut mereka boleh sudahkan lah. Mereka perlu lebih clinical, sebab semalam mereka boleh menang lebih dari 5, tapi akibat daripada individual play punya banyak, daripada Arif Aiman, daripada Forestry yang mungkin mengejar lebih kepada individual stat,
mungkin mereka boleh perbaiki untuk lebih kepada team play punya result. So benda tu mungkin mereka boleh baikilah untuk mereka menjaringkan gol lebih banyak dan menyudahkan peluang yang ada untuk lebih klinikal. Manakala yang kedua, daripada segi defending, mungkin pasukan lawan dah boleh nampak yang JDT bermain dengan hardline dan mereka agak terekspos di kawasan backline mereka yang tinggi. Maka di situlah pemain Kelantan boleh untuk menjaringkan gol ataupun memanfaatkan kesalahan tersebut untuk membuat gerakan yang menjaringkan gol melalui sepakan penalti, sebab mereka dah nampak dah terekspos backline JDT yang agak tinggi. So benda tu perlu untuk JDT baiki lagi lah kan. So akhirnya JDT dibolosi lah kan. Agak sayang lah selepas beberapa game tak dibolosi, akhirnya dibolosi akibat daripada kesilapan mudah yang dilakukan oleh mereka. Walaupun overall game pertahanan dah recover banyak, dah bermain dengan simple, tapi sayang akibat mistake sikit, lalai sikit, kena satu. So benda tu boleh diperbaiki lah, sebab nanti kalau nak main kat ACL ke apa, benda macam tu lah yang akan menjadi kerugian, sebab tim pasukan di ACL mereka lebih cakna dan mereka lebih bagus daripada segi memanfaatkan kesilapan walaupun sedikit oleh pihak lawan. Okey, kita masuk ke pasukan Kelantan. Sebelum masuk ke pasukan Kelantan, apa yang last kali saya boleh cakap tentang JDT adalah tentang pemain-pemain yang masuk, antaranya macam Adam Farhan, Oscar Arribas, yang mana bagi saya apabila kemasukan Adam Farhan dan Oscar Arribas, kita boleh nampak yang kanan dan kiri pasukan JDT ni memang balance, yang mana Adam Farhan boleh masuk buat overlap, Oscar Arribas masuk buat overlap sampai dalam D-box, banyak percubaan, banyak cutback dilakukan. Tetapi macam saya cakap dekat kelemahan tadi, mereka perlu lebih klinikal, decision making mereka perlu lebih bagus untuk memastikan yang gerakan mereka tu ataupun final attempt mereka berjaya disudahkan dan lebih klinikal dalam membuat jaringan kan. Tetapi Oscar Arribas dan Adam Farhan berjaya menarik minat saya lah kan, Oscar Arribas kan. Tapi dia kena lebih kepada teamwork. Macam Adam Farhan, dia punya gameplay team bagus kan, tetapi banyak cutback yang dia gagal disambut. Manakala Oscar Arribas individual play dia bagus, tapi team play dia agak kurang, dia lebih seorang nak buat score goal. Okey, itu untuk JDT. Kita masuk untuk Kelantan. Untuk Kelantan, apa yang boleh saya katakan? So waktu Kelantan bermain di first half, mereka lebih kepada position 4-4-2 ataupun senang cerita lebih kepada 4-4-1-1, iaitu Sifu akan bermain di belakang Ismail Akinade. So apa yang dilakukan oleh Kelantan yang menjadi kegagalan waktu first half adalah mereka tak bermain dengan atra defensif, mereka lebih bermain secara open dan mereka baguslah bermain secara open ni. Tetapi yang menjadi kesalahan adalah banyak offside trap yang mereka lakukan gagal, iaitu mereka banyak buat offside trap yang berjaya dihapuskan ataupun berjaya untuk di-counter oleh pemain JDT dengan gerakan-gerakan yang lebih pantas dalam hantaran-hantaran pendek ataupun hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Jadi apakah punca kegagalan offside trap tu adalah disebabkan miscommunication, yang mana kita boleh tengok komunikasi antara last man dan juga centre back serta full back agak kurang, satu. Yang kedua, daripada segi positioning, bila tak ada komunikasi, maka positioning antara satu department ke satu department, daripada satu position ke satu position agak kurang, menyebabkan pemain-pemain lawan boleh untuk exploit offside trap tu dengan bagus lah kan. Walaupun ada beberapa gerakan offside trap yang berjaya, tapi mostly JDT berjaya untuk melepasi offside trap tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya coverage daripada bahagian tengah yang bertindak sebagai defensive midfielder, iaitu Aquez dan juga Faiz Mazlan gagal untuk memberi cover up yang bagus kepada back four pasukan Kelantan untuk memenangi bola di bahagian tengah, yang mana kalau kita tengok bahagian tengah memang dikuasai penuh oleh JDT lah. So benda tu pun agak mengecewakan lah. Tetapi benda yang positifnya, bila masuk second half, kita boleh nampak dari first half lagi Kelantan cuba bermain untuk hantaran-hantaran jauh dan exploit kawasan yang terdedah oleh JDT dengan penggunaan Ikhwan Yazid, Fazrul Amir dan juga Ismail Akinade. Cumanya yang menjadi kelemahan adalah di bahagian tengah untuk lebih kepada keadaan menyerang ataupun kepada attacking punya movement, pergerakan menyerang pasukan Kelantan. Kelantan tak ada orang yang boleh menyerang dengan baik di bahagian tengah. So mereka tak ada orang yang boleh hold ball, tak ada orang yang kreatif untuk create passing-passing ke hadapan dengan baik. Tetapi di second half, kemasukan Muhaimin Izzuddin dan perubahan Kelantan bermain kepada back 5 balik dengan Saifu bermain right wing back dan Muhaimin Izzuddin bertindak as a number 10. Dekat situlah baru kita nampak positif side daripada Kelantan di bahagian
bahagian attacking, yang mana kemasukan Muhaimin ni dia memberi impak yang positif kepada bahagian serangan Kelantan dengan banyak gerakan-gerakan yang menarik dari individu play ataupun banyak gerakan-gerakan yang menarik daripada segi passing dan juga movement yang dilakukan oleh Muhaimin. So bila masuk Muhaimin ni, kita boleh nampak lah yang bahagian tengah Kelantan ni baru ada playmaker yang boleh buat game dan boleh untuk bermain secara baik dan boleh bermain dengan keadaan menyerang. Tetapi sayang, Ismail Akinade pula injured lepas tu, baru nak nampak banyak lagi movement. Ismail Akinade injured dan Rolon yang masuk untuk attacking tak memberi impak yang positif sangat. So lebih kepada kita boleh nampak pergerakan Muhaimin secara individu sahaja. Tapi Muhaimin memang best lah game ni. Jadi secara overallnya, game ni Kelantan sebenarnya boleh buat lebih baik. Tapi sayanglah apabila tactical implemented dan juga tactical awareness yang cuba diterapkan oleh Choi Mun Sik ke dalam squad masih lagi kurang. So kita tunggulah beberapa game lagi, mungkin Kelantan akan jadi lebih bagus. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.